Okey, dah boleh mula Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi kita dalam sesi pada hari Selasa malam untuk tadabbur dengan soalan. Dan sudah pasti bercakap tentang persoalan-persoalan yang banyak, kita berusaha untuk memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang kita akan baca pada malam ini, sebelum kita melanjutkan dengan persoalan-persoalan yang insya-Allah harapnya memberikan lagi pencerahan kepada kita untuk kita hidup dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa khabar semua? Didoakan semua as-sihah wal afiat. Alhamdulillah. Yang lain bagaimanakah? Didoakan juga sihat wal afiat. Di samping kita jemput sekali lagi teman-teman kita untuk bersama-sama pada sesi malam ini, hari Selasa malam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Hajah Nurmala, teman kita yang setia di RH Qiraat, Hajah Siti Maryam dan teman-teman yang lain. Malam ini kita akan sambung halaman 38. Halaman 38, di mana pada halaman 38 masih lagi membicarakan tentang perhubungan antara suami dan juga isteri. Jom kita buka mushaf, bagi yang ada mushaf di tangan sekarang ini, ataupun boleh kita juga melihat di paparan skrin. Halaman 38 bermula daripada ayat 234 sehinggalah ayat 237 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Ayat yang kita baca pada malam ini bermula daripada ayat 234 setelah ayat yang lepas menyebut tentang hal perceraian antara suami dan juga isteri itu dalam perceraian semasa hidup, dan kemudiannya disebutkan juga tentang anak yang masih menyusu dengan ibu, sama ada dalam kes ibu itu masih lagi mempunyai suami ataupun dalam kes ibu itu sudah pun diceraikan oleh suaminya. Baik. Adapun ayat yang seterusnya ini kemudiannya kerana kebiasaan rentetan daripada perkahwinan itu adanya hubungan antara suami dan juga isteri, kemudiannya adanya anak sebagai zuriat, dan tidaklah boleh kita nafikan bahawa kehidupan kita ini ada penghujungnya. Suami pergi dulu ke isteri pergi dulu? Mana yang okey? Dia ada orang pergi buat apa? Pergi buat video. Lepas tu dia tanya dekat dalam video tu. Dia kata kalau diberi pilihan antara suami ataupun isteri yang mati dulu. Ni tanya pada isteri. Isteri jawab apa? Hajar-hajar. Dalam video tu dia letakkan, dia tanya pada isteri-isteri, isteri-isteri jawab suami mati dulu. Sebab apa? Sebab kalau suami mati dulu, anak-anak nanti terjaga kalau dengan isteri. Itu hujah dia lah. Tanya pula dengan suami, kalau suami antara isteri dengan dia, siapa yang kalau boleh mati dulu? Suami kata apa? Kalau boleh biarlah suami mati dulu. Jadi apa pelajaran besar daripada video tersebut? Pelajaran besar daripada video tersebut adalah jangan buat survey berat sebelah. Pasal ini jenis survey berat sebelah lah ni. Mana pula dia jumpa orang-orang tertentu, kemudian dia cut dia masuk macam tu kan. Tak boleh lah macam tu. Itu kita tidak berlaku adil pada ramai orang yang sebenarnya tidak macam tu kan. Saya pun tengok video tu lah, macam-macam konten orang nak buat sekarang ni kan. Jadi ayat yang kita baca pada malam ini adalah terkait dengan orang yang meninggal dunia di antara kamu. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Wa yazaruna azwaja, sedang mereka meninggalkan isteri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Hendaklah isteri itu menahan diri mereka
beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ini bagi seorang isteri yang kematian suami. Automatik. Apabila isteri mati sahaja suaminya, maka dia ada tempoh iddah dia. Dalam tempoh iddah ni, boleh tak nak berhias-hias, nak berdandan-dandan, nak bersolek-solek, seperti mana nak pergi ke pesta-pesta, seperti mana nak pergi ke hiburan-hiburan. Boleh tak? Tak boleh. Selama 4 bulan 10 hari ini, inilah merupakan tempoh iddah bagi wanita yang sudah kematian suaminya. Sudah pastilah dengan berdandan dan berhias itu tidak dibenarkan. Salah satunya adalah kerana untuk mengelakkan daripada fitnah. Yang keduanya adalah sebagai suatu tanda bagaimana seorang isteri menghargai kepada suaminya itu. Walaupun sudah meninggal dunia, tetapi janganlah mati-mati terus sibuk nak kahwin lain. Bahkan kalau dalam jahiliyah itu, mereka sampai mengisyaratkan sehingga setahun. Syaratnya setahun. Dan kalau lakinya mati setahun, tak boleh nak kahwin dengan orang lain. Dan mengapa 4 bulan 10 hari? Wallahu ta'ala alam. Kita pun melihat beberapa panduan, tetapi saya tidak dapat jawapan yang tuntas. Kenapakah tempoh 4 bulan 10 hari? Kerana kalau tempoh 4 bulan 10 hari itu, ada yang mengatakan bahawa jika 4 bulan 10 hari itu terkait dengan untuk betul-betul bersih apa yang ada di dalam rahim seorang isteri itu. Ala kulli hal, 4 bulan 10 hari itu tidak ada jawapan yang betul-betul konkret mengapakah disebutkan dengan 4 bulan 10 hari bagi wanita yang kematian suami. Dan kenapa pula 4 bulan 10 hari? Kenapakah bukan 3 kali suci? Kenapa tidak menggunakan kiraan itu? Itu juga menjadi persoalan kepada kita. Rupa-rupanya menggunakan kiraan 4 bulan 10 hari itu kerana itu adalah kiraan yang boleh dikira oleh orang-orang yang berada di sekeliling. Kalau seorang wanita kematian suaminya pada sekian tarikh, maka orang lain pun tahu tarikh dia. Kalau nak bercakap tentang 4 bulan 10 hari. Kerana kalau mengikut suci, terkadang ada yang mengelak. Dia kata dah cukup 3 kali suci contohnya. Padahal belum cukup lagi. Pasal apa? Yang tahu suci atau tidak itu, dia sendiri yang tahu. Dan orang lain tak tahu kiraan itu. Maka itu juga antara hikmahnya. Kenapakah bukan digunakan dengan 3 kali suci, 4 kali suci. Tetapi digunakan dengan arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari, kerana itu adalah jumlah yang boleh diketahui oleh ramai orang. Baik. Faiza balagna ajalahunna fala junaha alaikum. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Cukup 4 bulan 10 hari. Kemudian selepas itu dia nak berdandan, dia nak berhias dengan cara yang sewajarnya. Dia nak memenuhi keperluan kehidupannya seperti orang lain, ya Allah, silakan. Kerana agama Islam ini bukanlah agama yang mengekang nafsu itu sampai tak boleh nak buat apa-apa. Agama ini adalah agama yang amat memahami tentang fitrah manusia. Mereka dah cukup tempoh dia, ya Allah, biarlah mereka melakukan apa yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Baik. So itu selesai ayat 234. Secara ringkas bagi wanita yang kematian suami. Ada yang bertanya, macam mana Ustaz? Kalau dah kematian suami nak keluar juga? Tak kira lah. Nak keluar juga. Okay. Tak perlulah
Tak perlulah. Jaga diri sungguh-sungguh. Kecualilah dalam beberapa bab yang dibincangkan oleh ulama dalam keadaan yang sangat mendesak. Seperti perlu mencari nafkah bagi seorang isteri yang memang dia perlu bekerja. Kalau tak bekerja 4 bulan 10 hari itu tak ada gaji, dia terputus daripada hal-hal bantuan keuangannya. Dah macam mana pula dia nak meneruskan kehidupan dia? Nak bayar kereta 3 bulan. 3 bulan bank, kalau 3 bulan tak bayar, lepas tu silakanlah. Dan rumah 3 bulan kalau tak bayar, ni bagi yang buat pinjaman di bank lah. Tahulah dia punya undang-undang itu. Maka itu ada perbincangan tentang kelonggaran, tetapi jangan sampai melampaui batas. Ataupun bagi seorang perempuan yang dia perlu mengikuti exam, dia duduk ujian akhir tahun, dia masih lagi belajar, maka itu juga akan beri kesan kepada pengajian dia. Maka beberapa keadaan itu dibenarkan mengikut perbincangan yang panjang daripada para ulama. Ala kulli hal tetap kena jaga sungguh-sungguh. Adapun dengan saja-saja nak buat benda lain-lain, suka-suka hati nak pergi kenduri, suka-suka hati nak berkempen, suka-suka hati nak buat apa sahaja, tak boleh. Ada tempoh yang perlu ditaati. Ini bukannya syariat tepi jalan. Ini adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh main suka-suka je kita nak langgar. Kemudian itu persoalan tambahan bagi ayat 234. Kemudiannya wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Tidak ada salahnya kalau kamu nak memberikan bayangan, memberikan kiasan kepada seorang wanita yang sudah pun kematian suami. Kan? Dia dah mati suaminya. Imam lama dah tunggu tu. Taklah, kan? Tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kias sahaja, ya, kias sahaja. Bagi seorang wanita yang sudah kematian suami. Tapi tak bolehlah, kan? Ni dah suami dah tak ada dah ni. Bolehlah ya saya nak masuk ni. Tak payah bagi orang lain, ya. Tunggu saya nanti, ya. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kena jaga betul-betul lah umur. Ni Islam, antara maqasid yang besarnya adalah menjaga keturunan. Dan sudah pasti dalam bab menjaga keturunan ini adalah dalam bab menjaga maruah. Dan terkait dengan bab menjaga maruah ni terkait dengan hal perkahwinan. Boleh sekiranya nak berkahwin, tetapi jaga batas-batas yang sepatutnya. Bawa bertenang, bawa bersabar. Kerana bila seorang lelaki menyatakan hasrat kepada seorang perempuan yang dia masih lagi dalam keadaan bersedih ataupun dia sudah merasakan bersendirian, itu boleh menyebabkan fitnah-fitnah yang lain pula timbul. Kena berhati-hati sangat-sangat. Apatah lagi ada ulama yang membahaskan itu kalau wanita yang kematian suami, yang tidak mungkin suaminya itu hidup baliklah, ataupun wanita yang sudah bercerai dengan suaminya, talak bain. Itu cerai talak 3. Yang itu bab lain. Bukan bab lain. Yang itu bab itu maka dibolehkan untuk kias. Bahkan kalau wanita itu masih dalam talak raj'i, ada tempoh iddah dia tu. Kalau kita dah belajar talak raj'i, kan, dia talak 1. Ada tempoh rujuknya itu. Maka dalam tempoh rujuknya itu jangan pula pandai-pandai mana-mana lelaki lain. Tak apalah, biarlah kalau suami awak dah tak nak dekat awak, saya ada je dekat sini. Boleh, tak ada masalah. Bila-bila saja awak minta lepas saya dengan dia, saya sanggup sambut. No. Inilah yang menyebabkan jahanam punah ranah masyarakat kerana tak faham agama ini. Main suka hati je, main lenjan saja. No, tak boleh. Agama ini dia ada batas dia. Dia ada kaedah dia. Kalaupun mahu,
maka dibenarkan dengan cara sindiran. Itu bagi suami yang sudah meninggal dunia ataupun suami yang sudah menceraikan isterinya dengan talak bain. Adapun kalau orang itu masih dalam tempoh rujuk, tak payah nak bagi hin-hin. No hin-hin, orang tengah dalam tempoh rujuk lagi. Baik. Au aknantum fi anfusikum, untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Tak ada salah kalau nak menyatakan hasrat dengan bentuk kiasan, ataupun boleh sahaja kamu simpan dulu dalam hati. Hajat itu belum sampai masanya lagi, orang tu masih lagi dalam tempoh iddah dia, bawa bertenang. Tak payah nak kelang kabut menyatakan hasrat hati. Dan dalam masa yang sama ini juga menunjukkan bahawa agama kita, iaitu agama Islam, bukanlah agama yang jumud, bukanlah agama yang menolak kepada hubungan antara lelaki dan juga perempuan. Betapa agama ini meraihkan betapa kita ini manusia, ada lelaki dan ada perempuan, dan masing-masing ada tarikan yang tersendiri. Maka bukanlah kita ni sampai jadi buta kayu, sampai langsung tak ada apa-apa perasaan. Bukan macam tu. Tetapi walaupun ada perasaan, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menyalurkan perasaan itu dengan cara yang benar. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah, akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Tak boleh pula buat janji-janji di belakang tabir. Kan? Awak cukup saja 4 bulan ni, saya terus masuk minang awak ya, awak tunggu saya. Tak boleh nak buat janji-janji macam tu. Apatah lagi kalau ada yang sehingga melampaui batas, melakukan hubungan yang terlarang. Tidak lagi, itu lagi-lagilah tak boleh, dengan harapan bahawa nanti kalau dah cukup tempoh nanti kita kahwin je lah. Kan kita kan alang-alang nak bernikah. Kan apalah salahnya kalau sebelum itu kita buat je saja. Tak boleh, itu lebih-lebihlah diharamkan dalam agama ini. Maka haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua ketetapan-ketetapan yang ada dalam agama kita, betapa nak kena jaga sungguh-sungguh hubungan antara lelaki dan perempuan. Apatah lagi kalau mereka itu adalah orang yang pernah berkahwin. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh, dan ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini menjadi satu panduan kepada kita setelah Allah bagi tahu tentang keadaan-keadaan secara zahirnya, maka Allah memberitahu keadaan di dalam hati manusia ini. Kalaupun kamu tidak melafazkannya, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Sebab itu kena jaga sungguh-sungguh hati. Kita ni orang yang beriman, kita ni umat Islam, kita ada undang-undang kita. Maka dengan undang-undang yang ada ini, wajarlah kita patuhi. Kerana apa? Kerana tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk kita menjaga syariat ini mengikut kehendak yang telah ditetapkan oleh pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dialah yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk manusia. Jangan hidup seperti binatang yang tidak ada undang-undang. Dia boleh buat ikut sesuka hati dia. Dan jangan hidup seperti mana orang yang tidak ada pedoman dalam hidup dia, tidak ada agama dalam hidup dia. Mereka boleh buat sesuka hati mereka. Tidak, bagi seorang Muslim, kita amat diberikan penekanan hatta terhadap menjaga keturunan ini. Kerana keturunan itulah yang nanti akan melahirkan generasi-generasi hebat
generasi-generasi yang akan mewarisi bumi ini, dan mereka yang mewarisi bumi ini sudah pastilah orang-orang yang kita harapkan mempunyai credibility untuk memastikan bumi ini terus makmur di bawah jagaan mereka, insya-Allah. Baik, dan kemudian kita lihat ayat yang 236. La junaha alaikum, dan tidak pula bersalah in talaqtumun nisa, jika dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Ini terkait dengan perkahwinan yang belum ditetapkan mas kahwin dan perkahwinan yang belum pun melakukan hubungan antara lelaki dan perempuan, suami dan juga isteri itu. Maksudnya tidak berlaku lagi hubungan. Hubungan itu faham ya, hubungan. Maka dalam keadaan yang sedemikian, maka tidaklah kamu menang. Ya, suai kejap. Oi, benda tu ya Allah ya Tuhan. Tolong mute ya. Ya Karim, kejut saya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kat tempat saya ni speaker dah lah kuat. Ajar-ajar kalau jerit macam tu terkejut saya kat sini. Saya baik tak ada melatah. Kalau melatah kan lompat saya kat sini ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ya Karim. Sambung balik. Ini terkait dengan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, wanita yang belum kamu sentuh dan belum kamu tetapkan mas kahwinnya. Maka di sini juga menjadi perbincangan para ulama, apakah mas kahwin itu menjadi rukun dalam perkahwinan. Mas kahwin rukun ke? Maka ayat ini antara lain dibincangkan oleh ulama menjadi satu dalil bahawa mas kahwin bukanlah rukun dalam perkahwinan, bahkan ia adalah pemberian mengikut kemampuan oleh seorang suami kepada seorang isterinya. Sebab itu tidaklah wajar bagi keluarga ataupun sesiapa sahaja mahu menuntut mas kahwin daripada seorang lelaki. Apatah lagi kalau wali dan sebagainya. Itu bab itu memang panjang lebar dah dibincangkan oleh ulama, tapi poin dia dekat sini. Ya Karim, apa lagi? Aduh ya Allah ya Tuhanku. Saya slowkanlah sikit saya punya speaker ni. Dia kuat sangat. Baik. So ini bab wanita yang belum disentuh. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati menurut ukuran kemampuannya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Menurut kemampuannya. Ini bagi perceraian yang belum berlaku apa-apa, maka boleh untuk memberikan sagu hati kepada pasangan yang diceraikannya itu. Menurut kemampuan. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, haqqan 'alal muhsinin, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat demikian. Maka di sini ada dua keadaan. Satu, ada yang membahaskan apakah ianya menjadi satu kewajipan. Haqqan, pada kalimah haqqan itu menunjukkan bahawa memberi sagu hati kepada wanita yang diceraikan oleh suami, maka itu adalah suatu kewajipan. Haqqan. Namun begitu, ada ulama yang berpandangan bahawa ia bukanlah merupakan satu kewajipan kerana di awal ayat ini bermula dengan la junaha alaikum. Tidaklah bersalah, dan ditutup dengan alal muhsinin, iaitu muhsinin terkait dengan orang yang memberi lebih daripada apa yang dia sepatutnya beri dan menerima kurang daripada apa yang sepatutnya dia terima. Itulah golongan muhsinin. Maka orang yang muhsinin, walaupun dia belum menerima apa yang sewajarnya bagi sebuah perkahwinan, namun dibolehkan dia untuk memberi
sagup hati. Ini bab bagi perkahwinan yang belum menetapkan mahar dan belum berhubungan badan. Adapun ayat yang seterusnya menyentuh tentang wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidhah. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka. Kan sekarang ni kan sebelum kahwin kan dah kena sebut mas kahwin kan. Aku nikahkan dikau dengan sekian dengan mas kahwinnya tunai, hutang. Baik. So macam mana pula kalau yang sudah menetapkan kadar mas kahwin tapi dia ni belum bercampur lagi? Baik, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Kalau sudah berlaku akad bahawa akan diberikan mas kahwin dengan sekian-sekian jumlah, maka wanita yang diceraikan sebelum berlaku hubungan badan itu, maka wajarlah mereka itu diberikan hak mas kahwin mereka separuh daripada yang telah dijanjikan itu. Kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya. Kecualilah kalau pihak yang dilepaskan itu kata tak apalah, nak buat macam mana, dah tak ada jodoh antara kita, sekadar ini sahaja, awak dengan cara awak, saya dengan cara saya. Bukannya kita ni nak bergaduh pun, tapi nak buat macam mana, itulah yang telah ditetapkan untuk kita. Saya redha. Tak payah bagi dah apa yang telah dijanjikan untuk saya. Ataupun pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Boleh juga tok laki itu oleh kerana sudah ceraikan, tak apalah saya dah ceraikan awak, tapi saya pun dah janji saya nak bagi dengan sekian-sekian mas kahwin. Dan saya nak bagi Rolls Royce biji, Ferrari sebiji. Nak buat macam mana? Saya dah janji, saya bagi je lah dekat awak. Ada mas kahwin macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. So, kalau kedua-duanya bersifat saling memaafkan, ya Allah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, yang ini halal menghalalkan itu lebih hampir kepada taqwa. Ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Dan ini juga merupakan satu kaedah yang sangat besar dalam agama kita. Janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Wa la tansawul fadla bainakum. Kendati pun pada pasangan yang bercerai-berai, pasangan yang sudah tidak sehidup sehaluan lagi, tetap dinyatakan wala tansawul fadla bainakum. Kendati pun ada perkara-perkara yang tidak baik yang kamu tahu sesama kamu itu, tapi jangan kamu lupa. Apa kelebihan-kelebihan, apa kebaikan-kebaikan yang pernah berlaku sama-sama kamu itu, jangan kamu lupa. Dan ini juga menjadi satu kaedah secara umum. Kalau terkait dengan perkahwinan, bahkan ini juga kaedah secara umum. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa kebaikan di antara kamu. Kadang-kadang kita dengan adik-beradik bergaduh. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa ada kebaikan di antara kamu dulu. Ingat kebaikan itu, kenang kebaikan itu. Kadang-kadang kita dengan kawan baik kita bergaduh. Wala tansawul fadla bainakum. Kenang kebaikan yang pernah ada bersama kita dahulu. Kadang-kadang kita dengan rakan sekerja kita bergaduh. Wala tansawul fadla bainakum. Kadang-kadang kita ni sama-sama umat Islam, bertelagah dalam hal yang tidak kita sependapat dengan dia. Wala tansawul fadla bainakum. Carilah titik-titik kebaikan, carilah titik-titik kelebihan yang mana ia lebih meraihkan silaturrahim, yang mana ia lebih meraihkan kepada hubungan persaudaraan yang akrab. Carilah perkara itu. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa ada kelebihan-kelebihan di antara kamu yang pernah kamu lakukan sama-sama dahulu. Allahumma salli ala Muhammad, itu menjadi satu kaedah umum juga kepada kita. Dan kemudiannya ayat pada 137 ini ditutup dengan innallaha, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, sentiasa melihat apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan tidak terlepas daripada
panduan ataupun pandangan Allah Azza wa Jalla. Haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai bersama-sama memahami secara ringkas apakah yang terkandung pada halaman 238. Adakah haji hajah boleh faham sekadar kita waktu ini? Sekiranya boleh difahami, jom kita tulis dekat ruangan chat itu nombor 1. Sekiranya tak faham apa yang saya cakap, tulislah nombor 10. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang beri respon. Jadi itu secara ringkas kita dapat memahami apakah kandungan ayat dalam halaman 238 itu masih lagi membicarakan tentang hubungan suami isteri, ada keadaan yang tertentu seperti mana kematian suami, ada dalam keadaan iddah, dalam keadaan boleh ke nak masuk meminang pada waktu-waktu tertentu. Maka itu semua ada cara yang telah ditetapkan oleh agama ini. Jangan jadi sondol macam tu je. Ikut lunas-lunas agama kita, insya-Allah. Kita ikut lunas agama kita, hidup kita tenang, insya-Allah. Baik, beberapa persoalan tambahan. Yang pertamanya, wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Soalan, terangkan hikmah pensyariatan iddah. Ini iddah, yakni berkabung bagi wanita. Ada pensyariatan ihdad, yakni berkabung bagi wanita. Ihdad yakni berkabung adalah dengan para balu, tidak mengenakan apa-apa bentuk perhiasan sama ada daripada segi pakaian. Tak bolehlah balu tu dia berpakaian dengan pakaian yang seakan-akan meraihkan kematian suaminya. Memakai wangi-wangian, macam wangi-wangian dia pakainya. Kat atas meja saya ni ada berapa jenis wangian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis. Tak tahu nak pakai yang mana satu kan. Emas, tak boleh juga nak berhias-hias lebih-lebih. Celak, melentik-lentik pula mata dia. Inai, selama mana dia dalam tempoh iddah. Ini adalah kerana perhiasan-perhiasan itu menarik minat lelaki. Orang lelaki ini Allah ciptakan dia untuk tertarik kepada wanita. Kalau ada lelaki yang tertarik kepada wanita, itu normal. Tapi kalau lelaki tertarik kepada lelaki, itu dah tak normal dah. Kan? Kambing pun dia tertarik kepada pasangan dia yang berlainan jantina. Kalau manusia tertarik sama-sama jantina, itu dah pelik sangat. Para balu yang masih dalam tempoh iddah dilarang daripada mengenakan perhiasan tersebut untuk mengelakkan mereka melakukan apa yang dilarang Allah, iaitu berkahwin dalam tempoh iddah, serta untuk menjaga kemuliaan Allah supaya tidak dicalari. Sebab itulah disyariatkan berkabung dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu, kerana Allah tahu tentang hamba-Nya. Syaitan dia sentiasa menyucuk, syaitan dia sentiasa mencari ruang. Dia cari ruang orang yang sedang dalam kesusahan, orang yang dalam keadaan hiba, orang yang dalam keadaan berduka cita. Tiba-tiba datang seorang lelaki, datang memujuknya dalam keadaan dia tu dalam keadaan yang keseorangan. Syaitan kerja dia masuk. Teng. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tolong jagalah sungguh-sungguh, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ada soalan. Isteri waktu kematian suami bolehkah ikut bersama solat jenazah di masjid dan ke kubur? Tak payahlah.
Sampai dekat muka pintu tu je kalau nak hantar suami. Tak payahlah nak sibuk-sibuk pergi sembahyang jenazah, tak payahlah sibuk-sibuk nak pergi duduk dekat tepi kubur tu. Kononnya sayang sangat dengan suami, kesian dekat Tok Imam. Tok Imam nak baca talqin pun tak senang dia kan. Tak dan gurau je Hajah Nurmalah ya. Tak perlulah, tak perlu. Cukup memadai sampai ke muka pintu je kalau nak hantar pun. Selebihnya itu biarlah diuruskan oleh orang lain. Sebab itu kalau nak berbakti, kalau nak berbuat baik, kalau nak berkasih sayang tu masa nyawa masih lagi di jasad. Dah tak ada tu, cukup sampai situ je lah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kesian Pak Imam? Tak adalah saya gurau je tu. Allahu Akbar. Baik. Ayat yang seterusnya. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Masih lagi pada ayat yang sama. Maka terangkanlah hikmah penetapan tempoh 4 bulan 10 hari. Tadi kita dah sebut tadi tempoh 4 bulan 10 hari. Bagi wanita yang kematian suami itu apa hikmah dia? Sa'ad bin Al-Musayyib berkata, hikmah disyariatkan tempoh ini adalah kerana ianya tempoh janin ditiupkan roh ke dalamnya. Dikatakan juga ianya tempoh janin itu mula bergerak di dalam kandungan. Sebab itu ada yang menyebut bahawa anak berada di dalam janin seorang ibu ditiupkan roh itu apabila mencapai 120 hari. Kan? Sebab itu ada perbincangan. Saya ingat masa saya sekolah menengah dulu, ada guru kami ada membahaskan tentang bab menggugurkan anak sebelum daripada tempoh 4 bulan itu. Baik, itu panjanglah perbahasannya. Tapi poin dia adalah ini sebahagian daripada pendapat mengapakah disebutkan 4 bulan 10 hari, apa hikmahnya 4 bulan 10 hari itu. Tadi kita sudah bincangkan sedikit. Ala kulli hal, ini pendapat. Mengapakah 4 bulan 10 hari secara tuntas, kenapa jumlah itu yang Allah tetapkan itu melangkaui nalar pemikiran kita. Ada benda-benda tertentu yang dia tidak boleh dicapai oleh akal kita semata-mata. Allahumma salli ala Muhammad, betapa Allah dialah yang maha tahu mengapakah dia menciptakan hambanya dengan tempoh-tempoh yang sedemikian diberikan kepada hambanya. Kita boleh cari hikmahnya lah. Tapi wallahu ta'ala alam, pada akhirnya kita pun tak berani nak sebut kenapakah secara jelasnya tempoh sedemikian. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Soalan, apakah kewajipan para wali terhadap mereka di bawah jagaannya? Al-Imam As-Sa'di, pengarang, kita baca tafsir itu ada tafsir As-Sa'di. Ini merupakan dalil bahawa para wali kepada wanita yang kematian suami itu bertanggungjawab ke atas mereka. Mereka bertanggungjawab untuk menghalang para wanita tersebut daripada melakukan apa yang tidak sepatutnya dilakukan dan menyuruh mereka melakukan perkara yang mereka wajib melakukannya. Maka ayat ini ditujukan kepada para wali tersebut dan kewajipan itu adalah ke atas mereka. Maka para wali, kalau suami ataupun isteri yang sudah kematian suami itu, tolong mainkan peranan. Kalau masih ada ayahnya, masih ada orang tuanya, kena jaga, kena tengok betul-betul. Ingatkan betul-betul. Nah, kamu tu baru kematian suami, tak boleh nak buat benda-benda macam ni. Ingat, kita ni ada agama kita. Kena jaga, kena jaga. Kan? Kalau ada orang datang, pakcik, anak pakcik tu dah solo dah tu, tak boleh ke saya nak masuk? Kamu jangan pandai-pandai, tak cukup lagi tempoh ni. Kan aku baling kamu ke? Contoh. Wali kena main peranan. Tapi inilah masalah kita ni, bila wali dia tidak main peranan dia. Dia tahu nak salahkan sahaja,
orang yang sudah kehilangan pasangannya itu. Tak boleh wali kena main peranan dengan baik. Tolong para ayah, tolong anak-anak lelaki, adik-beradik lelaki, tolong main peranan. Rosaknya wanita-wanita kita ini juga adalah kerana para wali yang tidak mahu memainkan peranan mereka itu. Baik, so menjadi peringatan kepada kita. Ingat, lelaki-lelaki termasuklah saya lah lelaki juga ni kan. Tak boleh kita mengambil ringan terhadap adik-adik perempuan kita, terhadap anak-anak perempuan kita. Tak boleh ambil ringan. Kena ambil cakna. Kalau mereka sudah kematian suami itu, wali kena main peranan mereka dengan baik. Jangan biarkan sahaja macam tu. Orang tu dah terkontang-kanting seorang-seorang, dibiarkan dia macam tu. Dia dah hilang kasih sayang di tempat dia bergantung, dibiarkan dia macam tu. Tak boleh. Kena main peranan. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Ini kita sudah bincangkan tadi. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, iaitu pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan. Ini bukan mut'ah yang difahami dalam mazhab Syiah itu ya. Iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Tak bolehlah suami yang kaya kita kira lamsam macam suami yang miskin tu lamsam macam suami yang kaya, tak bolehlah. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut. Soalan, mengapakah Allah memerintahkan diberikan mut'ah? Sekali lagi, mut'ah ini adalah sagu hati itu bagi wanita yang ditalakkan sebelum digauli. Apa hikmahnya diberikan mut'ah? Bukankah perkahwinan itu belum mencukupi kepada hal yang terkait dengan perkahwinan itu sendiri? Antara lainnya adalah perhubungan antara suami dan juga isteri. Kenapa nak kena bagi mut'ah juga? Baik. Ibn Kathir menyebutkan bahawa Allah membenarkan talak wanita yang telah dinikahi namun belum digauli. Boleh nak bercerai. Walaupun perkara itu mungkin akan menyakiti hatinya. Oleh kerana itu Allah memerintahkan supaya mereka ini diberi mut'ah, iaitu berupa sagu hati bagi apa yang luput dari mereka, iaitu pernikahan yang berakhir dengan talak itu. Sebab itulah bila dah kahwin, hikmahnya diberikan mut'ah itu sebagai suatu kesenangan, sebagai suatu perkara yang boleh menenangkan wanita itu, kerana hatinya sakit, kahwin baru je kahwin, baru buat kenduri, kan, baru je eda kad, baru je hari tu duduk atas pelamin, baru je hari tu makan udang sama-sama, baru je hari tu potong buah tembikai duk bulat, daripada bulat tu jadi hias ni macam-macam jenis bentuk ada, tiba-tiba dah kena bercerai. Maka ada dia punya cara untuk supaya tidaklah sampai sakit hati itu berlama-lamaan. Mut'ah itu diberikan oleh pihak suami mengikut kemampuannya, iaitu sama ada suami merupakan seorang yang kaya ataupun miskin. Maka sebab itulah Allah perintahkan diberikan juga mut'ah kepada wanita yang sudah ditalakkan. Ingat, perkahwinan bukan satu perkara yang main-main. Perkahwinan bukan satu perkara yang boleh kita buat joke. Perkahwinan ni bukan benda yang cuba-cuba. Tak apalah, cubalah dulu kan. Kahwin je lah. Kalau sesuai nanti, kita kekal lah. Kalau tak sesuai nanti, kita pisah lah. Kan? Cuba, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk mencuba. Awak ingat apa? Nak cuba apa? Nak cuba apa? Main mak-mak. Saya dah sebut yang lepas kan. Jangan main cuba-cuba lah. Perkahwinan ni bukan tempat nak cuba-cuba. Perkahwinan ni ada tanggungjawab yang datang bersama-sama dengan dia. Bahkan kalau pun sudah berkahwin dan kemudian tak suka, ada cara untuk melepaskan. Bukan suka-suka hati main lepas macam tu je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ini saya difahamkan kadar perceraian yang kahwin masa PKP lagi tinggi kadar perceraian. Ya Karim. Ini satu perkara yang menggerunkan untuk kita. Bahkan menjadi peringatan bersama-sama kepada kita bahawa tidak mudah untuk melayari bahtera ini. Dan haji-hajah mungkinlah dah lama kan bersama dengan pasangan masing-masing. Tapi betapa ia bukan satu perkara yang mudah untuk dijaga. Apatah lagi ni baru je kahwin dah kena cerai. Maka wajarlah dia mendapat mut'ah daripada suami yang menceraikannya itu. Kerana memang hak menceraikan itu di tangan suami. Baik. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Perbuatan kamu bermaaf-maafan yang ini halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Sebab itu ayat ini juga menjadi salah satu daripada panduan. Kalau dalam dunia kaunseling Islam, ini juga antara panduan kalau kita minta untuk mereka tadabbur sendiri. Cuba baca sikit ayat ni. Kamu nak cerai sangat, baca sikit ayat. Wala tansawul fadla bainakum. Tolong ingat apa benda kebaikan yang pernah berlaku sama-sama kamu. Kita tak bagi dia nasihat. Kita suruh dia baca, suruh dia faham, suruh dia fikir sendiri. Kan? Kalau dia nak fikir, dia fikirlah. Kalau dia tak nak fikir, nak buat macam mana? Baik. Soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan larangan bagi kita untuk melupakan perbuatan baik sesama kita? Jangan kamu lupa. Wala tansawul fadla bainakum. Apa yang dimaksudkan? Baik, sekali lagi menurut Al-Imam As-Sa'di, urusan sesama manusia itu ada dua martabat. Sama ada melakukan keadilan yang wajib dengan mengambil dan memberi kadar yang wajib, atau berbuat kebaikan yang lebih dan ihsan dengan memberikan apa yang tidak diwajibkan ke atasnya. Memaafkan dalam perkara yang berkaitan haknya dan melepaskan apa yang diinginkan jiwanya. Maka tidaklah wajar bagi manusia itu melupakan martabat-martabat ini walaupun kadang-kala. Sebab itu bila kita buat kebaikan ini ada dua martabat. Satu adalah kita melakukan keadilan yang wajib. Dengan kita ambil dan juga bagi dengan kadar yang wajib. Kan? Apa kewajipan saya? Kewajipan saya bagi nafkah pada awak. Maka saya bagi nafkah dah kan. Apa kewajipan awak pada saya? Kewajipan awak pada saya adalah sekian dan sekian. Awak kena buat kewajipan awak tu kan. Itu satu bentuk keadilan. Adapun satu lagi adalah dalam bentuk ihsan. Ihsan ni bagi lebih daripada apa yang sepatutnya dia bagi. Seorang suami sepatutnya bagi pada isterinya sekian-sekian sahaja. Tapi benda yang tak diwajibkan dia pun dia buat. Pastilah yang wajib kena buat dulu. Dan yang tak diwajibkan tu tambah lagi. Memaafkan dalam perkara yang berkaitan haknya dan melepaskan apa yang diinginkan jiwanya. Ini orang yang muhsinin. Maka orang yang macam ni ada juga dia melakukan kebaikan dengan peringkat ihsan. Ada yang melakukan kebaikan di peringkat adil, ada yang peringkat ihsan. Maka tak wajar kita ni melupakan kebaikan-kebaikan. Maka memang kena ingatlah kebaikan-kebaikan ni kalau kita mula lupa je, ya Karim, mulalah kita nak bergaduh sana sini. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Masih lagi pada ayat yang sama. Mengapakah kedua suami isteri diminta untuk mengingati kebaikan satu sama lain? Kenapa? Berbuat baik adalah ihsan. Ayat ini memberitahu supaya tidak melupakan perbuatan baik yang telah dilakukan sesama kita dan sentiasa mengingatinya, supaya kita semua terdorong untuk memaafkan sesama kita sebagai balasan kepada pelaku atas perbuatan baiknya. Walaupun bercerai-berai, walaupun terpaksa berpisah, wala tansawul fadla bainakum. Kita tidak melupakan kebaikan yang pernah dilakukan antara satu sama lain, supaya perceraian itu bukanlah satu bentuk permusuhan, tetapi kalau sudah tidak dapat bersama-sama lagi, ada perkara-perkara dasar yang kita tidak boleh dalam
dalam satu wadah, la ba's, tidak mengapa kan. Kerana memang dalam sejarah umat Islam pun ada sahabat-sahabat besar pun dirakamkan tentang perceraian mereka. Antara yang dirakamkan dalam Al-Quran seperti mana yang sebutkan sebelum-sebelum ni adalah tentang anak angkat Nabi SAW itu sendiri. Maka Allahumma salli ala Muhammad, janganlah kita mudah-mudah senang-senang melihat kepada orang yang bercerai itu adalah orang yang gagal. Jangan sampai macam tu. Bahkan itu juga merupakan ujian kepada dia. Boleh jadi Allah angkat darjat dia dengan cara diuji yang sedemikian. Tak ada pun, saya tak tahulah ada orang yang memang dia kahwin suka-suka nak bercerai. Saya tak tahulah. Tapi kita ni kalau berkahwin, sudah pasti kita nak sampai sehidup semati. Bukan sehidup semati, itu lain. Itu orang Kelantan kecek sehidup semati. Seorang hidup, seorang mati. Tak, kita sehidup semati. Kalau boleh bersama-sama selamanya. Baik. Dan yang terakhir, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Masih lagi pada ayat yang sama, jangan kamu lupa fadl, kelebihan yang pernah lakukan sesama kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan janganlah kamu lupa perbuatan baik sesama kamu? Al-Biqai menjawab, di antara hak suami yang memberikannya kelebihan daripada sudut kekuasaan adalah dengan dia menjadi orang yang memaafkan dan tidak meminta untuk wanita meminta maaf. Itu adalah seorang lelaki. Lelaki dia yang sewajarnya memberi maaf. Ini merajuk, dua-dua merajuk kan. Ada merajuk. Lelaki ni kan merajuk buruk kan. Dah lah dia merajuk, lepas tu dia tunggu pula isteri dia minta maaf. Tak macu langsung. Pergilah minta maaf. Kan apa masalah awak? Pergilah minta maaf kan. Kelebihan yang ada pada seorang lelaki, walaupun ada nanti kaedah-kaedahnya dan sebagainya, ada pengajaran dan didikan di sebaliknya itu, tapi poin dia adalah biarlah seorang lelaki dialah yang bersifat memberi maaf, dan jangan pula ditunggu-tunggu pula isteri dia yang pergi minta maaf. Oleh kerana itu suruhan ini tidak ditujukan kepada para wanita dan tidak pula mereka diberi galakan untuk melakukannya. Wala tansawul fadla bainakum. Tujuan tidak ditujukan perkara ini kepada perempuan untuk mulakan dulu. Walaupun boleh kan, perempuan kan lebih teremosi dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama tidaklah disuruh kamu yang mulakan dahulu. Suami yang lebih-lebih lagi kena bersifat gentleman. Bersifat lelaki lembut. Apa gentleman? Lelaki lembut lah kan. Itulah translate membuta tuli ya. Sesiapa yang memandang buruk kesabaran suami terhadap isterinya disebabkan apa yang para suami itu minta semula berupa pemberian yang telah ia berikan kepada para isteri itu, maka wajarlah baginya untuk tidak melupakan kelebihan yang diberikan kepada para suami. Sebab itu jangan kita pandang buruk pada kesabaran suami terhadap isteri. Bahkan kesabaran suami terhadap isteri itulah satu perkara yang wajar dilakukan. Bahkan itulah yang menjadi sebuah kebaikan bagi seorang suami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menutup perbincangan pada malam ini, wala tansawul fadla bainakum, dan sudah pastilah yang mempunyai peranan besar dalam sesebuah keluarga itu, kedua-duanya mempunyai peranan yang besar, suami dan juga isteri. Namun dalam masa yang sama Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki merupakan rijal. Sebab itu disebutkan dengan kalimah rijal. Rijal ada kaitan dengan rijlun, rajulun ada kaitan dengan kaki. Betapa lelaki sepatutnya dia mampu untuk berdiri teguh. Qawwamuna 'alan nisa, dialah sepatutnya menjadi satu susuk tubuh yang menegakkan para wanita. Dialah seorang yang perlu mempunyai prinsip yang teguh. Dialah seorang lelaki, suami yang mempunyai keteguhan
dalam segenap aspek yang diperlukan dalam sesebuah perkahwinan. Sebab itu, kalau sesebuah perkahwinan itu ada seorang isteri yang bersifat lebih daripada seorang suami, kena cepat-cepat diseimbangkan. Kalau tidak, dia boleh menjadi suatu pergaduhan, dia boleh menjadi sebuah persengketaan. Terkadang suami gajinya 5,000 je, isteri gaji 50,000. Dia tak setara. Kan? Kadang-kadang suami pangkat dekat tempat kerja, kerja cleaner saja, tapi isteri dekat tempat kerja CEO, kan jauh kedudukannya itu. Kalau ada keadaan-keadaan yang sedemikian, isteri ngaji sampai PhD, kan, suami PDH pun dah tak sampai, kan. Ingat, memang ada keadaan-keadaan tertentu yang Allah ciptakan, keadaannya adalah wanita dan lelaki itu dalam keadaan yang tidak sekufu, tidak setara. Namun begitu, sekiranya sudah bertemu keadaan yang sedemikian, cepat-cepatlah mencari titik pertemuan. Bahkan seorang wanita, kalau boleh cepat-cepat memberi watak rijal, qawwam itu kepada suami. Bincang, kena selalu bincang. Dan kerana kalau suami hilang watak rijal, suami hilang watak qawwamnya itu, dan wanita yang berwatak rijal pula, wanita yang berwatak qawwam, maka terbalik kongkang dunia ni, jahanam habis pun ranah rumah tangga. Kesannya kadang-kadang kita tak nampak hari ni, bahkan ia boleh nampak berpuluh-puluh tahun ke hadapan, dan ia akan menyebabkan generasi itu rosak. Dan akan kembalikanlah peranan lelaki dan juga perempuan itu, insya-Allah. Wallahu taala alam, naktafi bihadzal qadar. Saya kira itu dahulu untuk malam ini. Haji Hajah ada apa-apa persoalan? Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau saya tak boleh jawab, kita kumpul dulu soalan dan insya-Allah kita bawa ke dalam pertemuan akan datang. Saya pun sekejap lagi ada satu hamba Allah nak telefon. Sahabat saya lah, dia nak pergi Mekah esok, buat umrah. Dia nak tanya macam mana lah nak buat modul-modul dekat sana tu. Tak apa, insya-Allah kita bantu. Ya Karim, ada apa-apa persoalan? 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya seronok juga kalau tak ada soalan. Sebab kalau tak ada soalan, saya boleh habis awal. Tak adalah. Betul lah, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, tak apa. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah sama-sama. Kita ni juzuk 2 pun tak habis-habis lagi ya. Pihak arhis qiraat betul-betul kena istiqamah, dan kita juga usahalah untuk istiqamah sama-sama. Kalau boleh hajat di hati tu nak habis sampai 30 juzuk kan. Ala kulli hal, kita doalah mana yang termampu, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita memahami Al-Quran ini dengan baik. Saya kembalikan majlis ini kepada tuan rumah kita pada malam ini. Saya sudahi di peringkat saya dengan hadza billah wa taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya serahkan kembali kepada puan pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.